Alhamdulillah. Selamat pagi tuan-puan yang saya muliakan. Pada hari ini 22 Ogos kita bersama 12 Muharram. Betul ke 12 Muharram? 13. Hari ini 13 Muharram 1443. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih banyak bersama dengan kami. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan asatizah daripada Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Yang hari itu kami pergi ke Surau depa. Masya-Allah tabarakallah. Hari ini kita beronline sahaja. Tapi walaupun dalam talian kan tuan-puan kan dapat mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, masya-Allah tabarakallah, daripada seluruh pelosok kan negeri, negara, seluruh pelosok dunia. Dr. Fatimah kita tadi daripada UK tuan-puan, orang Malaysia daripada UK, dari UK ya, bersama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, tuan-puan dimuliakan, dalam lebih kurang 45 minit masa yang saya ada insya-Allah untuk kita bincangkan pada pagi ini, sepotong renungan untuk saya khususnya dan kita semua insya-Allah. Saya nak bawa rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama memerhatikan ayat 19 surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang kita baca, yang mana disunnahkan oleh Nabi SAW dibaca sebelum tidur. Seeloknya dibaca sebelum tidur kan tuan-puan, tapi kadang-kadang kita meninggalkannya. Kan 30 ayat sahaja tuan-puan. Kita tu tak kata kat tuan-puan lah, saya pun kan kadang-kadang kita punya mengantuk tu lebih menang daripada apa yang disunahkan Nabi SAW. Jadi pesanan untuk saya yang pertama, untuk saya dan kita semua, jumlah kita lawan hawa nafsu kita agar kita dapat buat apa yang Nabi buat sebelum tidur kan. Jadi saya hari ini nak bincang tuan-puan ayat 19 surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah pertama tuan-puan, surah pertama dalam juzuk 29. Okey, so hari ini saya nak bincang ayat yang 19 secara kasarnya apa yang kita boleh dapat, tanpa saya kaitkan dengan ayat 18, ayat 17, ayat 16 ataupun ayat 20, 21 yang datang selepas dia, 20, 21 dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak bincang ayat 19 sahaja. Tuan-tuan saya muliakan, jom kita baca. Bantu kita dulu untuk share, untuk share supaya ada rakan-rakan lain yang sama-sama dengan kita insya-Allah. Baik, rakan-rakan dimuliakan, jom kita tengok ayat 19 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Surah yang ke-67 ayat 19 ni kan. Awalam yarau, adakah patut mereka menutup mata, maksudnya tidak melihat? Adakah mereka tidak memerhatikan? Yarhamukumullah. Adakah mereka tidak memerhatikan kepada apa? Kepada kekuatan, kebijaksanaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali tuan-puan apabila melihat, boleh dikatakan dalam Al-Quran, mai dalam alam tara, mai dalam bentuk alam tara, ataupun contohnya kalau kita tengok dalam juzuk Amma kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah Al-Fil. Tidakkah kamu memerhatikan, tidakkah kamu melihat? Apa yang kita nak lihat? Kekuasaan, keagungan Allah dalam kisah apa? Apa yang Allah buat? Kalau dalam surah Al-Fil lah, apa yang Allah buat? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terhadap tentera bergajah, pemilik gajah. Jadi persoalan alam tara, seolahnya ayat ini juga persoalan dia tu, maksud dia awalam yarau, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memerhatikan?
Ya, adakah kamu menutup mata kamu daripada memerhatikan keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-puan, ini bentuk persoalan untuk kita sendiri muhasabah. Ya, walaupun sebenarnya konteks ayat ini cerita tentang orang-orang kafir. Ya, mereka tidak melihatkan sebab dia main selepas cerita tentang kecaman, ancaman dan juga terhadap perbuatan-perbuatan kaum-kaum terdahulu. Tapi saya tak berhasrat untuk kaitkan pada ayat 16, 17, 18 dan juga ayat selepas. Sebab begini puan-puan, dalam Al-Quran ya, ayat dia mesti ada kaitan dengan ayat sebelum dengan ayat selepas. Mesti ada kaitan, itu kita sebut munasabah ataupun tanasub ya, antara ayat sebelum dengan ayat selepas. Bahkan sebahagian, misalnya saya ambil lah contoh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau meletakkan dalam kelompok 16, 17, 18 dan 19 dalam satu kelompok. Maksudnya satu topik ataupun satu tema ya, berkaitan dengan perihal ataupun ahwal, perihal lah kaum terdahulu dan juga adanya ancaman-ancaman. Tetapi sebab kita nak fokus ayat 19 sahaja, jadi saya tak kaitkanlah dengan ayat sebelum dan juga ayat selepas. Tapi ada kaitan, sudah tentu ada kaitan. Kalau kita tengok dekat sini pun, contoh saya rujuk tafsir lain, tafsir An-Nabulsi ya, Profesor Dr. Nabulsi ya, Dr. Saya lupa pula namanya, Muhammad Roti An-Nabulsi. Kelompok ayat beliau letakkan 16, 17, 18 satu kelompok dan 19 satu perbincangan yang lain. Yang tu terpulang kepada, kita katakan, kepada penulis tafsir ataupun tafsir yang berbeza dalam tafsirnya lah. Okey, so sebab tu saya fokus ayat 19 sahaja. Baik. Balik persoalan kita. Persoalan bila tengok awalam yarau ataupun alam tara ataupun alam tarau, kalau perempuan jumpa, tuan-tuan dan perempuan jumpa dalam bentuk yang pelbagai dalam Al-Quran, persoalannya, tidakkah kamu melihat dengan mata kamu? Adakah mereka ataupun kamu tengok pada ayat dia lah ya, menutup mata, tidak memerhatikan, tidak melihat. Satu persoalan tuan-puan kat sini, kita bukan Allah suruh tengok dengan mata sekali lalu dan habis. Bila mai cerita alam tarau, alam yarau, alam tara, ini bentuk-bentuk persoalan yang suruh kita tengok dengan mata kepala kita dan memikirkan. Tengok dan memikirkan. Bukan tengok habis. Tengok, okey, settle. Malah hari ni kita nak cerita apa? Tengok burung. Oh, tengok habis. Tak. Tengok, perhatikan, lihat, renung, buat observation dan fikir. Baik. Apa yang kita nak kena fikir ni? Ila tayri. Tidakkah mereka melihat, memerhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ila tayri, pada burung-burung. At-tayr, burung. Burung-burung. Kira kata kalau burung ni kita kata terbang dah lah kan. Dia tak ada yang kita nak cerita tentang. Bila cerita tentang burung, kita sepantasnya akan berfikir tentang terbang. Kita tak fikir tentang burung yang makan, bagi makan ke anak ke dan sebagainya kan. Kita terfikir yang pertama dulu cerita tentang burung, dia mesti sinonim ataupun lazim dengan terbang. Okey. So cerita tentang burung-burung yang terbang. Fauqahum, di atas mereka. Okey. Awalam yarau ila tayri fauqahum. Tidakkah mereka memerhatikan, melihat dan memerhatikan burung-burung yang terbang di atas mereka? Tak ada burung yang terbang di bawah kan? Terbang di atas. Saffat. Ya. Burung-burung itu mengembang. Saffat, mengembang. Yakni mengembang ni mendepakan ataupun mendepakan lah ya, mendepakan sayapnya ataupun mengembangkan sayapnya. Saffat. Wa yaqbidna, atau kalau kita baca sambung wa yaqbidna ma, kalau kita berhenti wa yaqbidn, bunyi sikit nun dia. Okey, bunyi. Okey, dan juga wa dan
yaqbidna, maksudnya apa? Menutupkan sayapnya. Ada dua situasi. Kita nak tengok sekarang burung yang terbang atas kepala kita, tuan-puan yang dimuliakan. Ketika mana dia terbang, ada dua keadaan. Yang pertama, safat, dia mengembangkan sayap dia. Yang kedua, yaqbidna ataupun yaqbidna. Saya bacalah dengan baris nun ya. Yaqbidna, menutupkan ataupun apa dia kita tadi, menutupkan sayapnya. Betul lah, menutupkan. Ya, ataupun waktu dia tak terbang lah. Cerita dia macam tu. Bukan dia tak terbang, dia mengembangkan sayap. Sekarang kita nak tengok dia terbang. Tapi dalam keadaan dia terbang tu dua keadaan. Safat, mengembangkan sayapnya, mendepakan sayapnya. Dan juga yaqbidna, dan juga menutup sayapnya. Ma yumsikuhunna, apa yang tidak ada yang menahannya. Bukan apa, tidak ada penafian ni. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahannya, memegangnya ketika mana burung itu terbang. Illa Rahman, kecuali Allah yang Maha Pemurah. Memegangnya maksudnya apa? Tuan-puan, kita akan detailkan sekejap lagi. Tapi poin dia, masa burung terbang, ada keadaan dia mengembangkan sayap. Dan ada keadaan dia menutup sayapnya. Mungkin kita perasan selama ni, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab apa saya pilih ayat ni ya tuan-puan? Tanpa saya mengaitkan ayat sebelum dan ayat selepas. Sebab saya fikir, kuliah subuh. Nak cerita tentang apa? Saya mula duk fikir nak cerita tentang hijrah ke. Saya rasa tuan-puan dah ambil juga mood hijrah tersebut, Muharram tersebut daripada asatizah yang lain kan, dan sebagainya. Jadi saya fikir mood pagi saya nak mula cerita tentang burung, supaya kita keluar rumah sekejap lagi, kita tengok alam sekitar, kita tengok langit, kita tengok burung yang terbang, kita terus dapat reflection. Kalau kami di Malaysia lah Dr. Fatimah, sebab saya tengok ada Dr. Fatimah kat situ kan, daripada UK. Ataupun tuan-puan yang lain kalau mungkin berada di lokasi yang berbeza juga, boleh komen. Komen, like dan share supaya dapat lagi rakan-rakan kita bersama-sama dengan kita mengimarahkan majlis Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Baik, masa burung terbang tu tuan-tuan dan puan-puan, ada dua keadaan tadi kan. Masa dia mengembangkan sayap, satu lagi wa yaqbidna, dia menutup sayap. Masa menutup sayap tu tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya dia tak balancekan diri dia. Ma yumsikuhunna, tak ada yang menahannya daripada jatuh, tak ada yang memegangnya daripada jatuh. Ketika itu dia tak jatuh tuan-puan, walaupun dia tutup sayap dia. Jadi kita nak fikir, siapa yang tahan dia? Siapa yang pegang dia? Daripada tak jatuh, walaupun ada ketika tu, yaqbidna, dia tutup sayap dia. Subhanallah. Allah bagi tahu siapa lagi yang tahan, siapa lagi yang pegang dia daripada tak jatuh. Illa Rahman, kecuali Allah yang Maha Pemurah. Masya Allah, tabarakallah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ke atas tiap-tiap sesuatu itu basir, dia melihat, dia maha melihat. Tuan-puan, ayat ini subhanallah, walaupun sepotong je ayat kita, ia sangat besar, apatah lagi dibincangkan oleh para ulama. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan boleh tengok penafsirannya yang lebih lanjut, tapi kita nak fokus pada dua keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ketika mana sekarang kita nak tengok balik, tidakkah manusia ni dia memerhatikan burung-burung yang terbang di atas faqahum, atas kepala mereka? Maksudnya atas kepala tu bukan atas kepala saja, nak katanya terbang atas langit tu, di langit tu kan, di langit tinggi tu, atas mereka lah, atas kepala lah kan faqahum. Ketika mana dia terbang, ada dua keadaan. Dia safat, dia sentiasa mendepakan sayapnya, meluruskan sayapnya. Yalah, sebab dia terbang kan,
Terbang kena sayap kena depa lah perempuan. Dan itu adalah keadaan yang sentiasa bagi seekor burung ketika mana dia terbang. Kita keluar tengok nah. Saya sebenarnya plan hari ni saya abang kat suami saya. Hari ni nak ajak kuliah subuh dekat tepi tasik, dekat perumahan kami lah. Dalam perumahan kami ni ada tasik kan. Tempat kita duduk jogging apa semua. Saya kata nak ajak tuan-tuan dan perempuan rasa feel mood nak cerita tentang burung tu. Kalau ada burung kita tengok terus burung. Kalau tuan-tuan dan perempuan pun boleh tengok kat tepi tingkap. Dia akan tutup sayap dia ketika mana dia tak terbang. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Dia duduk makan ke, dia bagi anak dia makan ke, ataupun dia sembang dengan kawan-kawan dia ke kan. Dia akan tutup sayap dia. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila dia nak terbang dan dia terbang, dia sentiasa dalam keadaan sayap terbuka. So sebab tu Saffat diceritakan tentang lurus dan sentiasa mendepakan sayapnya. Wa yaqbidna. Tapi ada keadaan ketika mana dia terbang, dia menutupkan, tapi berkala lah, secara orang kata apa, tak selalu, sebab yang selalunya dia depakan ketika mana dalam terbang. Tapi ada keadaan dia akan tutup sayap dia, tuan-tuan dan perempuan, burung, ketika mana dia terbang. Tapi subhanallah, tidakkah mereka memerhatikan persoalan ini walaupun dalam situasi kaum terdahulu? Tapi kita nak ajar untuk kita, sebab Al-Quran semua ayat terkait dengan kita. Kita nak tadabbur persoalan kita, kat mana kita dalam ayat ni, macam mana kita nak kaitkan ayat ni dengan kehidupan kita, macam mana kita nak kaitkan ayat ini dengan diri kita. Kita perhati tak masa burung terbang tu, masa dia mendepakan tangan dia, tangan pula sayap dia yang sentiasa tu, okay fine, dia tak jatuh lah sebab dia depa. Tapi ada keadaan dia tutup, Masya Allah, tabarakallah, dia tak jatuh tuan-puan. Lalu Allah tanya, siapa yang pegang? Siapa yang halang dia daripada jatuh? Tak ada siapa yang halang, tak ada siapa yang jatuh, tak ada siapa yang halang dia daripada jatuh, tak ada siapa yang memegangnya daripada jatuh walaupun dia dalam keadaan sedang terbang, kecuali Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah yang kita nak ceritakan, ya tuan-tuan perempuan. Pagi ni kita nak bawa tengok burung, walaupun daripada dalam rumah, sekali lagi masing-masing keluar tengoklah kan. Baik tuan-puan, ada beberapa benda yang kita nak perhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita tengok langit. Nak ajak kita tengok langit, tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan perempuan, langit kalau dalam surah ni Allah dah cerita dalam ayat keberapa? Ayat ketiga, betul tak? Kita tengok betul lah, ayat ketiga. Tuan-puan boleh tengok dalam mushaf masing-masing, sebab saya guna kitab terus ni. Ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah cerita tentang dirinya, zatnya, alladzi khalaqa, yang menciptakan, telah mengaturkan, sab'a samawatin tibaqa, 7 petala langit, kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Dia yang cipta. Cerita tentang langit kan? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, Allah Akbar. Ustaz Faiz, tolong jap. Allah Akbar. Terlepas pandang, bateri telefon pula macam-macam perangai tu. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kat sini cerita tentang langit kan. Tengok ada sekali lagi Allah letak namanya Ar-Rahman. Ya, tidak dapatlah kita lihat saat tuan-tuan dan perempuan yang ni yang ambil lah. Syukran. Saya tak perasan telefon. Dah nak.
Maaf tuan-tuan perempuan, tak perasan. Okey, baik. Cerita tentang langit dan kemudian cerita tentang nama Allah Ar-Rahman juga. Dan Allah tanya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Takkan boleh tengok cacat celah punyalah dekat langit. Kalau kamu tengok, tak ada cacat celah dekat langit. Macam mana langit yang luas terbentang, tuan-tuan dan perempuan, tanpa tongkat, tanpa tiang, tanpa dinding, tanpa sandaran, boleh terbentang luas, tak runtuh. Analogi yang sama kita nak tengok macam mana, subhanallah, burung yang terbang atas kepala kita di atas langit, ketika mana dia mendepakan, tak apalah mendepakan tu kita boleh bayanglah kata sayapnya terbentang luas, tapi ketika mana ia menutupkan sayapnya, tak jatuh tuan-puan. Kekuasaan Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang. Baik, so kita nak tengok ayat 19 baliklah perbincangan kita, ya, keindahan langit, kedahsyatan, keagungan, luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi tengok ke langit. Baik. Daripada langit kita nak tengok ke burung, yang mana terbang, mendepakan dan juga menutup sayap tapi tak jatuh. Tak ada lain, tak ada zat yang dapat memegang ataupun menghalang daripada jatuhnya seekor burung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Ar-Rahman. Jadi bila kita tengok arah langit, ya, kita dah tengok dah kekuasaan Allah Taala, kita tengok keagungan Allah Taala, kita tengok situasi burung yang terbang, juga kita melihat Allah Ar-Rahman itu, Allah yang Maha Pengasih itulah yang menghalang daripada terjatuhnya dan sebagainya. Kalau kita tengok, wah dahsyatnya, Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala ni kan. Hebat Allah Ta'ala ni cipta burung macam tu. Hebat Allah Ta'ala ni cipta langit macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekaligus kita nak ceritakan antara lain adalah begitulah lebih hebat kedudukan wahyu dan juga Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Yang mana Al-Quran cerita tentang langit, Al-Quran cerita tentang burung, dan sekarang kita tengah baca Al-Quran ayat 19 yang cerita tentang burung, yang cerita tentang langit, yang cerita tentang Allah Ar-Rahman. Kalau kita tengok burung, Masya Allah hebat Allah Ta'ala. Kalau kita tengok langit, Masya Allah hebat Allah Ta'ala. Al-Quran yang kita baca, wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW ini sudah tentu jauh lebih mulia dan lebih dahsyat. Kerana menceritakan Allah Ta'ala, menceritakan tentang langit, menceritakan tentang burung. Itu antara sisi pandang yang saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan. Jadi kita tak boleh nak mendustakan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, sudah tentu. Balik kepada burung yang kita nak cerita tadi kan. Burung tuan-tuan dan perempuan, betul tak kalau kita tengok, tadi kita dah ambil dah dua keadaan ketika mana dia terbang, seekor burung terbang, tak jatuh. Saat dia mendepakan tu, kita bayangkanlah, kita fahamlah dia balance. Maaf. Tapi ketika mana dia tutup, yang dalam keadaan terbang tapi tutup sayap dia, walaupun tak sentiasa tapi ada sesekali, tuan-tuan perempuan perhatikan, nanti kita perhatikan insya-Allah. Kalau tak perhatikan dalam rumah pun Google kan. Ketika mana dia tutup, tak jatuh. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa tak jatuh. Allah Ta'ala yang memegang dia, Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman yang memegang, ya, supaya dia tak jatuh ketika mana ia tutup sayap dia. Sepatutnya dia jatuh tapi tak jatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hebat Allah Ta'ala ni kan. Dan hebat Al-Quran yang Allah turunkan untuk ajak kita berfikir. Baik. Jadi kita dah ambil dekat part tu, tuan-tuan perempuan. Lalu kita nak tengok sikit lagi pada burung. Seramai mana manusia, saintis ke, pengkaji ke, yang tengok burung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok burung dan dapat inspirasi, dapat motivasi, dapat idea, dapat ilham untuk cipta benda-benda lain.
Yang mana daripada burung kita tengok, ya, burung adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata yang lazimnya cerita tentang terbang. Bagaimana daripada burung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia melihat dan dapat idea, boleh buat kapal terbang, boleh buat apa dia yang terbang-terbang semua, ya, jet contohnya. Drone, ya, zaman sekarang ada drone kan tuan-tuan dan puan-puan, betul ke sebutan dia Ustaz, drone? Kan drone kan? Maksudnya semua yang terbang. Sudah tentu inspirasi, idea, ilham dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada seekor burung yang terbang. Drone, betul, terima kasih Tuan Azman Maknur. Masya Allah, kita tengok kat sini ramai, subhanallah, tabarakallah. Ya, tuan-tuan perempuan, terima kasih banyak. Drone, betul, Ahmad Safri, Tuan Ahmad Safri. Drone kan terbang juga. Semua ini sudah tentu inspirasinya ataupun motivasinya, ideanya daripada tengok seekor burung yang terbang. Dia boleh balance, boleh terbang tinggi, lalu adanya ciptaan demi ciptaan, teknologi demi teknologi yang mengambil inspirasi daripada burung yang terbang, lalu mencipta satu objek yang terbang. Siapa yang bagi idea ni kepada manusia? Sudah tentu Allah Ar-Rahman yang menerbangkan burung, yang balancekan burung. Dan kita pun ambil idea daripada situ. Kita tu bukan saya lah tuan-puan, saya tak ada lah menciptakan apa-apa. Tapi kita boleh bayangkan ini antara orang kata apa, yang memberi idea kepada saintis-saintis, pengkaji-pengkaji, pencipta-pencipta teknologi dan sebagainya, yang ambil idea macam mana burung boleh terbang, kita cipta yang terbang. Sehingga kan anak-anak kita pun kan, kalau anak-anak cucu cicit kita pun ya suka dengan watak-watak animasi atau superhero. Betul ke sebutan saya? Superhero yang terbang-terbang juga. Ya, Superman, Batman, semua yang terbang, tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentu itu pun diambil inspirasi daripada sesuatu yang terbang, tidak lain dan tidak bukan burung. Nak cerita kata bermula idea tu manusia, ilham manusia, penciptaan teknologi dan sebagainya bermula daripada seekor burung. Bererti kita semua macam orang kata apa, inspired, ataupun kita semua terpegun dengan kedahsyatan, kehebatan, keajaiban luar biasa sesuatu yang terbang ataupun burung lah yang terbang, sehingga kan bawa kepada penciptaan objek-objek ataupun teknologi-teknologi yang ada. Maksudnya kita semua macam bila tengok sesuatu yang terbang tu kita Masya Allah, wow. Jadi kita pun buat sesuatu yang terbang. Dan manusia suka benda yang terbang-terbang. Khususnya anak-anak kita yang kecil-kecil lah kan. Subhanallah. Dan semua ni kapal terbang. Ya, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua datang daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seekor burung yang terbang fauqahum, di atas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang yang perhatikan, ya, saya nak ajak diri saya dan kita semua, kalau kita memerhatikan alam sekitar, alam sekeliling kita, fenomena-fenomena yang berlaku di sekitar kita, nescaya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan bertambah keimanan kita sekiranya kita berfikir. Ya, bukan kita tengok macam saya kata tadi, bukan kita tengok dan habis, bukan. Kita tengok dan memikirkan, kita tengok dan memerhatikan, buat observation, gunakan hati dan akal kita untuk berfikir. Hebat Allah Ta'ala. Bukan kita tengok burung, dahsyatlah burung boleh terbang macam tu, no? Lepas tu kalau tutup sayap dia pun tak jatuh. Tak habis dekat burung je, tuan-tuan dan perempuan. Siapa yang ciptakan dia sehingga boleh terbang?
Dan terbang dia bukannya sikit-sikit kan tuan-tuan dan puan-puan kan. Terbang ni jauh, Masya Allah burung. Kita pun seronok tengok burung kan. Kalau terbang kan, subhanallah. Rasa aman dan rasa damai. Tapi jangan tengok habis dekat situ. Fikirkan. Gunakan akal dan hati kita untuk berfikir. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, banyaklah kalau kita nak cerita tentang antara lain teknologi yang ni. Kalau tengok ada kenderaan terbang kot, saya tengok, saya baca dekat komen kan, macam-macam lah kita nak ceritakan tuan-tuan dan puan-puan kan, macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan. Cerita tentang terbang tu sahaja pun kita dah cerita dah, manusia banyak dapat inspirasi, motivasi dan juga idea daripada seekor burung yang terbang. Jadi sebab tu nak suruh kita perhatikan. Kita perhatikan. Hari ni kita cerita tentang burung je, tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan benda-benda lain lagi. Dan juga di dalam Al-Quran, bila cerita tentang burung, bukan pada ayat ni sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Ada banyak kisah tentang burung, betul kan tuan-tuan dan puan-puan? Antara mungkin yang paling kita kata yang paling dekat dengan kita, ya, bukan saya kata yang lain tu jauh, tapi mungkin kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita tak baca kan. Kita sentiasa baca, contohnya dalam solat dan sebagainya. Mungkin antara yang kita sentiasa baca Juz'u Amma. Subhanallah, Juz'u Amma yang surah yang saya baca tadi cerita tentang burung, betul tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita tentang gajah kan. Kita baca satu surah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Dalam surah tu banyak benda yang kita boleh perhatikan di sekitar kita. Gajah mungkin kita jangan tengok lah, tak ada di luar kita kan. Tayran ababil, dan juga burung yang Allah hantarkan untuk melemparkan batu-batu, yang ulama tafsir mengatakan batu-batu yang dilemparkan oleh tayran tersebut, burung-burung, untuk menghancurkan tentera Abrahah tersebut, tentera bergajah tersebut. Batu-batu yang digunakan adalah batu-batu daripada neraka. Wallahu a'lam bissawab, itu yang disebut para ulama. Sehingga kan akhirnya mereka hancur, itu hancur seperti mana daun yang dimakan ulat. Faja'alahum, Allah jadikan mereka, kesudahan mereka, pengakhiran mereka, ka'asfin ma'kul, seperti mana daun yang hancur dimakan ulat. Tuan-puan yang saya muliakan, cerita tentang burung. Dalam Al-Quran ada banyak lagi cerita dalam tentang burung. Misalnya juga kalau kita tengok anak kepada Nabi Adam alaihi salam kan, dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil dengan juga Habil, yang mana ketika mana berlakunya kejadian berbunuhan, kemudian adanya 2 ekor burung gagak yang menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah pengebumian tersebut. Itu juga cerita tentang burung. Maksudnya cerita tentang burung banyak di dalam Al-Quran yang sepatutnya kita renung lebih dalam. Yang hari ni saya bagi idea je. Mungkin perempuan dah ada idea tu. Mungkin juga ada yang tak pernah terfikir. Kita sama-sama berfikir. Allah cerita tentang burung bukan saja-saja tuan-tuan perempuan untuk kita perhatikan. Kalau tadi dalam surah Al-Fil kan tuan-tuan perempuan, dalam surah Al-Fil, kalau para ulama tafsir menyebut tayran yang Allah hantarkan untuk menghancurkan tentera bergajah tersebut dengan batu-batu daripada api neraka, cuba kita fikir macam mana burung tu dia mai bawa batu-batu dari api neraka. Ulama menyebutkan seekor burung bawa 3 biji, iaitu di tangan kanan dia, tangan kata kaki dia lah kan, sebelah kanan, sebelah kiri dan juga di paruh dia, 3 biji untuk melempar. Tarmihim bihijaratin min sijil, untuk melempar kepada tentera bergajah.
Bayangkan, batu tu bila terkena tentera Amrahah, terkena tentera bergajah, bila terkena mereka mati, mereka hancur, mereka sakit, mereka dilukai, diazab. Tapi macam mana burung yang bawa batu tu tak hancur, tak mati? Subhanallah, tawarakallah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Semua ni tuan-tuan dan puan, kita cerita tentang burung ke, kita cerita tentang gajah ke, yang mana burung itu yang menghancurkan tentera bergajah kerana mereka berniat untuk meruntuhkan Kaabah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah hantar burung baling batu, yang mana burung bawa batu tu tak hancur, tetapi apabila batu tu terkena gajah, mereka hancur. Kita tak cerita tentang kehebatan burung semata-mata, kita tak cerita tentang kehebatan batu yang dibaling, kita tak cerita tentang betapa dilaknatnya tentera ini, tentera bergajah ini. Kita sedang cerita tentang kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di langit itulah terbangnya burung-burung. Yang di langit itulah, subhanallah, tabarakallah, yang bawa batu-batu dari neraka untuk hapuskan tentera bergajah. Burung tadi yang kita cerita dalam surah Al-Mulk, yang mendepakan sayapnya, selalu sentiasa mendepakan. Ada ketika berkala dia tutup, tapi dia tak jatuh walaupun dia sedang terbang di langit. Bukan sekadar burung yang kita nak perhatikan, tetapi bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan-penciptaannya. Ya, semua yang Allah cerita adalah untuk kita, buat kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tuan-tuan dan puan, sebelum saya berhenti, bila kita tengok ya, nak cerita tentang ma yumsikuhunna illa rahman, tidaklah siapakah yang memegangnya, siapakah yang menghalangnya daripada jatuh, tidak lain dan tidak bukan sudah tentu Allah Ar-Rahman. Kalau kita tengok dalam suratul Fatihah, ada Ar-Rahman dan juga ada Ar-Rahim. Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan, Ar-Rahman, penggunaan Ar-Rahman hanya khas, spesifik, special untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha dermawan, ia kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk, tak spesifik. Ya, kalau sebahagian para ulama membezakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, khususnya yang kita tengok gabungan di dalam suratul Fatihah, ya, attachment ataupun gandingan tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita jumpa pula selepas Alhamdulillahirrabbilalamin, sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama membezakan apa beza Ar-Rahman, apa beza Ar-Rahim, apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. So, secara ringkasnya, Ar-Rahman ini para ulama sebutkan kasih sayang Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tak spesifik, untuk umum kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Tapi Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja, yang kasih sayangnya banyak, kasih sayangnya berlebih-lebihan, sentiasa Ar-Rahman. Dan sebab itu Allah Ta'ala sedang ceritakan tentang sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, juga ke atas burung. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak lain dan tidak bukan yang memegangnya, yang menghalangnya daripada jatuh, walaupun ada ketika mana dia terbang itu, dia tidak mendepakan sayapnya, iaitu dia menutupkan sayapnya, dia tak jatuh kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan yang terakhir tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, poin yang terakhir sebelum kita berhenti, kita tengok innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ke atas setiap sesuatu itu basir, maha melihat. Maha melihat. Ya,
dan juga maha mengetahui lah kita sebutkan. Ialah bila tengok, tahulah. Kan? Tengok dan tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita tadi, burung, bila dia duduk di atas, dia akan nampak semua yang ada di bawah. Kalau kita nak cerita kata, bukan burung sajalah. Kalau kita naik flight pun, kan tuan-tuan perempuan, kita naik flight, kita duduk di atas, kita nampak, boleh dikatakan luas di bawah. Betul tak? Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Sin Aquarius. Bila burung dia terbang di atas, dia nampak di bawah semua yang ada di bawah, tapi pandangan masih ada limitasi. Betul tak? Even though kalau kita naik flight pun, kita naik kapal terbang pun, kita akan nampak di bawah. Boleh dikatakan kita nampak dengan limitasi kita, tapi kita nampak luas di bawah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita duduk ke atas dalam flight, kita nampak lebih luas di bawah. Kalau burung, seekor burung yang terbang di atas, saat dia terbang dia mendepakan sayapnya dan ada kalanya dia menutupkan, tetapi tidak jatuh kerana yang memegangnya Allah Ar-Rahman. Dan ketika mana dia terbang itu, dia pun nampak apa yang ada di bawah. Tapi burung terbang, tuan-tuan dan perempuan, dia nampak luas di bawah, dia nampak semua yang ada di bawah, tetap ada limitasi. Kita duduk dalam flight, kita nampak di bawah, tetap ada limitasi. Innahu ala kulli syai'in basir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap sesuatu yang ada di bawah, di dalam penguasaannya, di dalam pengetahuannya, penciptaannya, makhluknya, setiap sesuatu tuan-tuan perempuan, dia maha melihat. Dia tengok apa kita buat, dia tahu apa kita buat. Tak ada limitasi tuan-tuan dan perempuan. Tak ada limitasi. Tidak terhad pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tak terhad pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah pengetahuannya juga begitu. Kita, mata kita tuan-tuan dan perempuan, kita tahu apa yang kita dapat lihat sahaja. Pandangan kita terhad, ada limitasi. Tutup dengan dinding, ya, kadang-kadang tutup lampu pun kita dah gelap, dah tak nampak. Kita tahu pandangan yang sekadar itu saja. Tapi tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala pandangannya tidak ada limitation, tidak ada limitasi, tidak terhad. Maka Allah tutup cerita tentang langit, yang mana terbang di kawasan langit itulah terbangnya burung. Kalau sesuatu berada di langit yang tinggi itu pun dapat melihat di bawah, burung pun dapat melihat di bawah. Allah Ta'ala yang sudah tentu berada lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia, mengetahui dan melihat setiap sesuatu yang berada di dalam penciptaannya, pengetahuannya, pentadbirannya, kawalannya dan juga pengawasannya. Maka ini satu potong ayat yang saya kira sudah tentu tidaklah sempurna. Cuma apa yang saya dapat sampaikan daripada hasil bacaan saya yang kerdil yang kurang ini daripada kitab-kitab para ulama yang terdahulu, agar akhirnya kita melihat ayat ini tidak cukup sekadar kita melihat, ya, langit, tidak cukup sekadar kita melihat burung, tetapi melihat dan memerhatikan, ambil pengetahuan, berfikir, supaya ada peringatan untuk saya, untuk kita semua, ya, tentang burung. Tetapi tidak habis takat burung, bagaimana keadaannya yang dapat balancekan diri dia ketika mana dia mendepakan atau menutup sayapnya. Tidak lain dan tidak bukan yang menahan dan menyelamatkan dia daripada jatuh ke bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak habis cerita burung saja tuan-tuan perempuan, Allah nak cerita tentang dia. Allah nak kita balik pada dia. Dan juga tuan-tuan perempuan, Allah nak ingatkan, dia yang menyelamatkan burung itu daripada terjatuh saat dia menutup sayap. Dia yang memberi keizinan, kekuasaan dia tu yang membalancekan, ya, ketika mana burung terbang dengan mendepakan sayapnya. Dia juga yang
menciptakan burung dan boleh menerbangkan burung. Dia juga yang menciptakan langit. Dialah Allah Ar-Rahman, maka dia mengetahui setiap sesuatu yang berlaku, dia maha melihat. Satu peringatan untuk saya dan kita semua, berhati-hatilah dalam segala tiap tindak tanduk kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan semualah tuan-tuan perempuan, kerana penutupnya adalah Allah ini maha melihat dan penglihatan Allah tidak terbatas. Penglihatan Allah itu berada semuanya di dalam pengetahuannya apa yang kita buat. Wallahu ta'ala alam. Saya harap ada sedikit sebanyak manfaat, kalaupun tak banyak, daripada perkongsian kita pada pagi ini, tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Tuan-tuan dan perempuan, boleh jom kita support Surau An-Nur, yang mana setakat pengetahuan saya sangat aktif lah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ada rezeki selepas COVID. Kita doakan semoga semua ni berlalu, hilang, dan diangkat wabaknya, kita boleh pergi surau ni. Saya pun pernah pergi dah surau ni hari ni, Masya Allah, Tabarakallah. Bukan hari ni, hari tu. Terima kasih banyak tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita hari ni. Terima kasih banyak tuan-tuan perempuan yang like, komen dan juga share. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu semula. Terima kasih juga rakan-rakan yang ada di ruang komen, kan tegak lama tak nampak kan. Lama saya tak buat live sebenarnya. Kiranya saya rasa dalam last kali hari tu Ramadan saja. Ramadan buat. Kemudian ini antara jemputan yang saya terima semula. Sebab sebelum ni saya berehat agak panjang juga. Dan kemudian terima kasih banyak Surau An-Nur sudi menjemput, dan juga insya-Allah ada perkongsian ilmu yang lain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Stay safe tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri. Jumpa lagi insya-Allah, saling doakan yang baik-baik, yang indah-indah insya-Allah untuk semua, daripada kita semua, daripada kita untuk kita semua. Sani Saleh, betul Ustazah, last Ramadan, masya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Kak Syahnas ke ni? Syahnas Etherington, maaf Kak kalau saya salah sebut, Brown. Okey, jazakumullah khairan. Jumpa lagi insya-Allah. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Jom sekali lagi habis live kita keluar rumah tengok burung terbang. Tengok langit dan tengok burung terbang. Bukan sekadar kita nak tengok langit dan burung terbang itu semata-mata, tetapi lebih jauh adalah lihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lupa tuan-tuan dan puan-puan, teruskan tiap-tiap pagi ada kuliah juga daripada surau ini, yang disediakan kuliah online sehingga 31 Ogos, kata Tuan Zulkifli Mahdi. Baik, jom kita sama-sama teruskan insya-Allah tuan-tuan perempuan untuk bersama-sama mendapat perkongsian ilmu daripada asatizah yang lain insya-Allah. Baik tuan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.